masuk kepada perbahasan bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Saya nak masuk terus kepada perbahasan bahasa Arab. Hari ini kita nak fokus pada perbahasan fi'il sebenarnya, ya. Tapi sebelum saya masuk kepada perbahasan tersebut dan juga perbahasan kita seperti biasa, saya nak sentuh balik, saya nak ulang balik apa yang kita bincang pada minggu yang terakhir sebelum kita cuti. Ya. Sebab dia adalah tajuk yang baru dan juga kali pertama tuan-tuan jumpa, ya. Tajuk yang saya tekankan pada minggu tersebut ialah berkaitan dengan qala dan adik-beradiknya. Saya dah bagi tahu kan? Qala, yaqulu dan juga kul. Ini tiga kalimah fi'il ni lah, ya. Tiga jenis fi'il. Fi'il yang sama tu, ya. Ketiga-tiganya terjemahan asasnya ialah berkata. Ya. Qala telah berkata sebab dia fi'il madi. Yaqulu dia berkata tak ada telah sebab dia fi'il mudhari'. Kul katakanlah oleh engkau dia adalah fi'il amad sebab dia adalah perbuatan yang menyuruh. Boleh tuan-tuan? Yang penting ketiga-tiga ini kita panggil dia satu kalimah saja tuan-tuan sebenarnya, ya. Jadi apabila tuan-tuan jumpa tiga beradik ini, qala, yaqulu, kul, tuan-tuan, kita dah bagi tahu pada pertemuan hari terakhir pada hari itu, saya dah bagi tahu tuan-tuan. Apabila jumpa tiga beradik ini dalam Al-Quran, tuan-tuan wajib faham. Wajib faham tuan-tuan, ya. Tuan-tuan mesti cari yang pertama ialah fa'il. Itu adalah perkara asas lah. Sebab tiga-tiga ni kalimah fi'il kan. Kita dah belajar setiap kalimah fi'il wajib ada fa'il. Mesti tahu dulu siapa yang berkata. Boleh tuan-tuan? Kalau tak ayat kita akan tergantung. Boleh tuan-tuan? Itu perkara yang pertama tuan-tuan. Wajib cari fa'il. Cari siapa dulu pelakunya, ya. Baik, kemudian selepas tuan-tuan dah jumpa siapa yang berkata dalam cerita kita tuan-tuan, tuan-tuan kena cari apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena cari dialog. Ya. Jangan cari maf'ul tuan-tuan. Jangan cari maf'ul. Kalau ikut kaedah asas kita ialah kita kena cari fi'il, fa'il, maf'ul. Betul tuan-tuan? Ini asas kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, hari itu tuan-tuan saya dah bagi tahu qala, yaqulu, kul ini dikecualikan daripada kaedah asal ini. Sepatutnya jumpa fi'il, cari fa'il, cari maf'ul. Tapi untuk tiga beradik ini qala, yaqulu, kul, tuan-tuan mesti cari fa'il, kemudian dialog. Mesti cari apa yang dikata oleh orang tersebut. Nampak tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan tetap cari maf'ul, confirm ayat kita akan tergantung. Sebab apa akan tergantung? Sebab saya dah pesan pada minggu tersebut tuan-tuan, pada pembelajaran yang lepas, saya dah bagi tahu tuan-tuan, selepas qala, yaqulu, kul ini, tuan-tuan tidak akan jumpa selepasnya isim yang berbaris atas yang kita namakan sebagai maf'ul. Boleh tuan? Sebab kalau kita dah pegang kaedah yang sebelum ni tuan, kalau tak ada isim yang berbaris atas, tak ada maf'ul lah. Kalau tak ada maf'ul nak buat apa? Abaikan. Itu kaedah asal kita. Betul tuan? Jadi kalau tuan-tuan abaikan, maka waktu itu ayat kita akan tergantung. Kita akan tertanya, Muhammad kata apa? Ali kata apa? Osman kata apa? Nabi Musa kata apa? Nabi Ibrahim kata apa? Kita akan tertanya-tanya. Jadi ayat kita akan tergantung. Betul tuan? Jadi nak selesaikan masalah tergantung itu, saya terpaksa buat satu kaedah yang lain. Tuan-tuan kena faham, jumpa qala, yaqulu, kul dalam Al-Quran, maka wajib cari fa'il dan juga dialog. Jangan cari fa'il maf'ul. Cari fa'il dan juga dialog. Jumpa kalimah qala, yaqulu, kul, tuan-tuan wajib cari fa'il kemudian dialog. Jangan cari fa'il maf'ul. Kalau tuan-tuan pakai kaedah asal fa'il maf'ul, confirm ayat kita akan tergantung. Boleh tuan-tuan? Sebab kita dah belajar maf'ul mesti isim yang berbaris atas kan. Tapi selepas qala, yaqulu, kul tuan-tuan tidak akan jumpa isim yang berbaris atas. Boleh tuan-tuan? Bermakna tak akan ada maf'ul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena cari apa? Kena cari dialog. Dialog ni kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, mengikut cerita kita lah. Ini cara nak faham ayat Al-Quran untuk kalimah qala, yaqulu, kul. Kalau tuan-tuan tak cari dialog, confirm ayat kita akan tergantung. Boleh tuan-tuan? Okey dah. Kita boleh buat kesimpulan dekat sini ialah apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa 4 perkara, ya. Yang pertama,
tuan-tuan akan jumpa ayat jumlah ismiah. Ya. Yang kita akan perlu cari apa? Perlu cari subjek dan predikat. Okey, saya tulis kat bawah ya. Nombor 1, subjek dan predikat. Tuan-tuan perlu cari subjek dan predikat. Ini yang asas kan? Kita dah belajar ya. Kemudian dalam ayat Al-Quran kita ada jumlah yang kedua, kita namakan sebagai jumlah fi'liyah. Yang ni pun tuan-tuan dah mahir ya. Kita cari 3 perkara, fa'il, fa'il dan juga maf'ul ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan ada jumlah yang istimewa yang kita namakan sebagai syibhul jumlah. Apa dia syibhul jumlah ni? Apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Dah belajar kan? Kita dah kata dia ada penegasan dan ada terjemahan hanya ya. Sama ada selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan jumpa isim dulu ataupun fa'il dulu ya. Ini bentuk yang ketiga tuan-tuan dalam ayat Al-Quran. Baik. Dan kita ada bentuk yang keempat yang terakhir yang kita bincang tadi, apabila jumpa qala, yaqulu, kul. Ni 3 beradik ni tuan. Kena cari apa? Kena cari fa'il dan juga dialog. Ya. Jadi tuan-tuan akan jumpa 4 kemungkinan ini dalam ayat Al-Quran. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ya. Sekarang tuan-tuan akan jumpa 4 jenis ayat, 4 bentuk ayat yang akan tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran selepas ini. Sama ada dalam bentuk jumlah ismiah, ya, memang betul-betul dimulai dengan kalimah isim. Yang kedua, dalam bentuk jumlah fi'liyah, memang betul-betul dimulai dengan kalimah fi'il, ya. Ataupun dalam bentuk syibhu jumlah, apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Kita dah belajar apabila dimulai dengan pasangan jar majrur, isim yang pertama ataupun fi'il yang pertama dia berada di belakang, bukannya berada di depan. Ingat ke tak ingat ya? Jelas ke tak jelas? Kemudian apabila jumpa qala yaqulu kul, maka kena ingat cari fa'il dan juga dialog. Ingat 4 perkara ini, insya-Allah tuan-tuan boleh masuk kelas lanjutan saya. Nampak tuan-tuan? Benda yang sama tuan-tuan, ya. Cuma kelas lanjutan lebihnya apa? Lebihnya kita akan praktik. Ya, sekarang ni teori saja tuan-tuan, ya. Tuan-tuan teori kemudian praktik sedikit dengan beberapa ayat kan dalam ayat Al-Quran kita. Kalau peringkat lanjutan, tuan-tuan yang kena letak baris penuh tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang kena letak baris penuh. Itu bezanya, ya. Peringkat lanjutan hanya praktik saja. Benda belajarnya apa? Sama je tuan-tuan. Ini je saya tekan. Kita ada jumlah ismiah, kita ada jumlah fi'liyah, kita ada syibhu jumlah, kita ada kalimah yang ada kalimah qala yaqulu kul. Boleh tuan-tuan? Ingat 4 perkara ini, insya-Allah tuan. Insya-Allah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan akan faham ayat Al-Quran. Jadi kena pilihlah mana satu. Kalau jumlah yang pertama macam mana perlu cari. Yang kedua apa perlu cari. Yang ketiga apa perlu cari. Yang keempat apa perlu cari. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah dah selesai ya. Jadi kesimpulannya, kita ada 4 bentuk yang popular dalam Al-Quran. Boleh tuan? Ada tak selain daripada 4 ni? Ada. Yang tu jarang-jarang saja ya. Yang tu kita bincang kemudian ya. Okey dah selesai. Jadi kita masuk kepada perbahasan kita pada hari ini ya. Okey, masuk pada ayat kita tuan-tuan. Supaya tuan-tuan ingat balik, tuan-tuan boleh nampak keseluruhan apa benda lah yang nak dibincang berkenaan dengan jumlah ya. Jadi jumlah ni ada 4 perkara je. Sama ada jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah ataupun syibhu jumlah yang dimulai dengan jar majrur ataupun yang ada kalimah qala yaqulu kul. Itu saja tuan-tuan. Selesai. Okey, sekarang masuk pada ayat kita hari ini tuan. Okey. Perkara yang pertama ialah kita akan pecah-pecahkan kan. Ya, perkara yang pertama kita akan pecahkan ayat kita menjadi jumlah tuan-tuan. Okey, tengok ayat kita tuan. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Tengok tuan-tuan. Ayat kita pada malam ini tuan-tuan, mengikut pandangan tuan-tuan ada berapa jumlah? Ada berapa poin yang Allah nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan? Sila tuan-tuan, sila potong. Sila potong tuan-tuan. Ayat kita ada berapa jumlah pada hari ini? Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Pakai kaedah kita tuan-tuan. Tengok dalam ayat kita ada ke tidak tanda waqaf ya.
Kemudian tengok di tengah-tengahnya ada ketidak haraf atof, ya. Kemudian tengok terjemahan mafhum, kan? Itu pesanan saya, kan? Ada berapa, tuan-tuan? Ada 2 ke 3? Jawapannya ada 3, tuan-tuan. Bukan 2, ya, 3, kan? Tengok, tuan-tuan. Ayat kita terang-terang ada 3, tuan-tuan, ya. Cuba tengok. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Ya. Ada tanda waqaf, kan? Tanda waqaf apa, tuan-tuan? Sab lam alif ke? Sab lam alif. Wa ilaihi tuqlabun. Baik. Ada 3, kan? Okey, sekarang cuba tengok. Yang pertama, ada satu haraf atau ada tanda waqaf dekat tengah-tengah ayat kita. Bermakna dekat sini dah boleh buat 2 potongan, kan? Baik, itu pesanan saja, kan? Kemudian, dah ada potongan, ambil potongan dulu satu-satu. Ambil satu-satu. Ini yang pertama dulu, tuan-tuan. Ya? Okey, sekarang. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Di tengah-tengahnya ada tak haraf ataf. Ada, kan? Ada waw dekat tengah, kan? Betul, tuan-tuan? Ya? Ada satu haraf ataf di tengah-tengah, maka kita boleh dapat 2 jumlah dekat sini. Yu'adzibu man yasha' 1, 2, wa yarhamu man yasha'. Betul, tuan? Jadi potongan bahagian yang pertama, tanda wakaf yang pertama ada 2 jumlah. Betul, tuan? Ya? Sebab Allah nak bagi tahu dia tu hak mutlak, dia ada 2 perkara. Yang pertama, dia berhak nak mengazabkan siapa saja, tuan. Dan dia berhak untuk beri rahmat kepada siapa saja yang dia suka, tuan. Boleh, tuan? Okey. Wa ilaihi tuqlabun. Ini bahagian yang kedua, tuan. Tanda wakaf yang kedua. Tak ada apa-apa haraf ataf di tengah-tengah. Betul, tuan? Bermakna ini satu jumlah. Jadi kita ada berapa jumlah hari ni, tuan? Kita ada 3 jumlah sahaja. Jangan jawab 2, ya. Kak Siti Mazmi, pastikan tengok, ingat balik kaedah saya. Saya dah bagi tahu mula dengan tanda waqaf. Tanda waqaf. Kemudian tengok haraf ataf, ya, haraf ataf. Kemudian barulah terjemahan mafhum, ya. Sebab kalau kita tengok dalam ayat kita, memang Allah nak bagi tahu ada 3 perkara dalam ayat kita, 3 poin utama, ya. Dia mengazabkan siapa sahaja yang dia kehendaki. Dia beri rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kerana apa, tuan? Wa ilaihi tuqlabun. Kerana hanya kepada dia saja kamu kembali. Tak ada pilihan yang lain, tuan. Sebab apa tak ada pilihan yang lain? Sebab dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling hebat, tuan. Boleh, tuan? Okey. Bermakna, tuan. Ayat ini automatik ada 3 wakaf. Ya, ada 3 wakaf, tuan. Ada 3 wakaf yang sempurna, tuan. Ya. Jadi tuan-tuan nak baca macam mana? Yu'adzibu man yasha'. 1. Wa yarhamu man yasha'. Wa ilaihi tuqlabun. Ada 3 wakaf, tuan. Boleh, tuan? Tak nak ikut yang ni, nak ikut apa yang ada dalam Al-Quran, silakan, tak ada masalah. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Boleh ke tak boleh? Boleh, silakan. Boleh, tuan? Nak baca satu nafas saja daripada awal sampai akhir pun boleh, silakan, tuan. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Apa, tuan? Tapi saya nak wakaf satu-satu, tuan. Yang tu tak boleh. Contoh, yu'adzib man yasha' wa yarham man yasha'. Siapa baca yang tu, kalau secara sengaja, ya, yang tu adalah bacaan yang salah, tuan-tuan, yang tidak beradab dengan Al-Quran. Sebab bacaan itu adalah bacaan yang sangat ditegah oleh para ulama, tuan-tuan, ya, sebab dia mencacatkan bacaan Al-Quran. Sebab itulah, tuan-tuan, apa maksud warattilil Qur'ana tartila? Baca Al-Quran dengan penuh tertil, dengan penuh beradab, dengan penuh dengan paling sedap dan sebagainya, tuan, ya. Yang mana yang boleh mencantikkan bacaan kita, itulah bacaan yang paling terbaik. Boleh, tuan?
Jadi kalau tuan-tuan baca yu'adzib man tu salah lah. Tak boleh baca macam tu. Salah tuan-tuan ya. Sangat ditegah oleh para ulama. Ya. Jadi automatik yang ni untuk bacaan waqaf dan juga ibtidak ya. Jadi kalau tuan-tuan nak waqaf di tengah cerita, saya dah bagi tahu, ulang, kemudian baru sambung. Contoh, yu'adzibu man yasha. Ya, yang tu wakaf yang sempurna kan? Kita nak wakaf dekat man contohnya. Yu'adzibu man. Contoh. Kemudian kita nak sambung balik. Man yasha. Ambil balik man, kemudian yasha. Itu contoh tuan-tuan ya. Tapi nafas tuan-tuan ni insya-Allah ya boleh sampai tuan-tuan ya. Okey dah.